Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akrabin bin Ibrahim dari kelas DEC 3E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Adam Ukal bin Syed Sabukadir. Saya daripada kelas DC 3E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izwanul Hakim bin Muhammad Rauf, ICN 2010004 dari kelas DCN 6B. Pada hari ini kami ingin membentangkan atau menjelaskan sedikit tentang perubatan dalam Islam, iaitu penggunaan vaksin dalam kaedah Islam. Perubatan dalam Islam didefinisikan sebagai satu usaha dalam merawat penyakit yang berasaskan wahyu ilahi yang juga diambil dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Juga dikenali sebagai pengubatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan satu cabang alternatif dari cabang ilmu perubatan. Vaksin berasal dari bahasa Latin iaitu vaksa yang bermaksud sapi dan vaksinia yang bermaksud cacah sapi. Vaksin adalah bahan antigen yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap sesuatu penyakit sehingga dapat mencegah ataupun mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami ataupun yang bermaksud liar. Vaksin dapat berupa virus atau bakteria yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin dapat juga berupa organisme mati ataupun hasil-hasil pemurniannya, iaitu protein, peptida, partikel serupa virus dan yang lainnya. Vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan manusia atau haiwan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutamanya bakteria, virus ataupun toksin. Vaksin juga dapat membantu sistem kekebalan untuk melawan sel-sel degeneratif ataupun kanser. Pemberian vaksin diberikan untuk merangsang sistem imunologi tubuh untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Ada beberapa jenis vaksin, namun apapun jenisnya, tujuannya adalah sama, iaitu untuk menstimulasikan reaksi kekebalan tanpa menimbulkan penyakit kepada tubuh badan manusia. Jenis-jenis vaksin. Vaksin yang pertama adalah Live Attenuated Vaccine. Vaksin ini adalah vaksin hidup yang dibuat dari bakteria atau virus yang sudah dilemahkan daya virulensinya dengan cara kultur dan perlakuan yang berulang-ulang, namun masih boleh meningkatkan reaksi imunologi yang serupa dengan infeksi alamiah. Yang kedua adalah Inactive Vaccine. Vaksin ini dibuat dari bakteria atau virus yang dimatikan dengan zat kimia, formaldehyde, atau dengan pemanasan. Dapat berupa seluruh bahagian dari bakteria atau virus, atau bahagian dari bakteria atau virus, atau toksoidnya sahaja. Yang ketiga adalah vaksin toksoid. Vaksin yang dibuat dari beberapa jenis bakteria yang menimbulkan penyakit dengan memasukkan racun dilemahkan ke dalam aliran darah. Yang keempat adalah vaksin aselular dan subunit. Vaksin yang dibuat dari bahagian tertentu dalam virus atau bakteria dengan melakukan cloning dari gen virus atau bakteria melalui kombinasi DNA, vaksin vektor virus dan vaksin antibiotik. Vaksin ini dihasilkan dari kuman atau sebahagian daripada tubuh kuman yang dapat menyebabkan sesuatu penyakit. Sebagai contoh, vaksin campak dihasilkan dari virus campak, manakala vaksin polio pula dihasilkan dari virus polio. Perbezaannya terletak pada cara pembuatan vaksin tersebut, iaitu terdapat dua jenis vaksin, iaitu hidup dan mati. Untuk membuat vaksin hidup, virus hidup dilemahkan dengan melepaskan virus ke dalam tisu organ dan darah binatang dengan beberapa kali proses bertahap hingga kurang lebih daripada 50 kali untuk mengurangkan potensi virus tersebut. Hukum penggunaan vaksin. Dalam hal ini, jika ia dibuat daripada bahan yang bersih dan suci, maka ia diharuskan. Tetapi jika ia diperbuat daripada bahan yang najis, ia terbahagi kepada dua. Jika di sana ada alternatif yang lain, maka tidak boleh menggunakan vaksin yang najis. Ini kerana Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan penawar, dan Dia telah menjadikan bagi tiap-tiap penyakit itu ada penawar. Maka kamu semua berubatlah dan
Dan janganlah kamu semua berubat dengan perkara-perkara yang haram. Jika di sana tidak ada alternatif yang lain, maka ia dibolehkan kerana ia termasuk dalam perkara-perkara darurat. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan dalam hal ini. Kaedah yang pertama ialah mudarat at-tabi al-muhazurat, iaitu mudarat mengharuskan yang haram. Tapi kaedah ini diikat dengan kaedah yang lain, iaitu mudarat at-taqdir buqaraduha, yang bermaksud mengambil darurat cukup yang perlu sahaja. Hukum menggunakan vaksin sebagai alat pencegahan penyakit sebelum dari berlaku lagi. Galakan untuk mendapatkan rawatan dan mendapatkan ubatan yang bersesuaian. Islam menyarankan umatnya agar sentiasa mencari penawar kepada penyakit yang dihidapi, kerana setiap penyakit ada penawar yang perlu dicari, diterwakai dan dikaji. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, likulli da'in dara'un fa'iza usiba dara'u da'ibara biiznillahi azza wa jalla, yang bermaksud setiap penyakit mempunyai penawar. Apabila penawar menepati penyakit tersebut, nescaya akan disembuh dengan izin Allah. Dalam hal ini, hukumnya adalah harus. Ini kerana rawatan terdahulu sebelum berlaku wabak atau dibimbangi berlaku satu-satu penyakit adalah dibolehkan. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, barang siapa makan 7 butir kurma Madinah pada pagi hari, ia tidak akan terkena pengaruh buruk sihir atau racun. Sebagai akhir kata, bukti-bukti yang menunjukkan Islam amat menitik beratkan dalam penjagaan kesihatan adalah: yang pertama, meletakkan kesihatan adalah sebaik-baik nikmat selepas nikmat iman. Yang kedua, meletakkan konsep mudah dan menolak kesukaran di dalam syariat Islam. Yang ketiga, banyak hukum-hukum yang mengenai pencegahan penyakit. Dan yang terakhir ialah suatu perintah untuk mendapatkan rawatan dan keharusan berubat dengan menggunakan benda yang haram. Maksudnya ialah kita boleh menggunakan sesuatu atau benda yang haram untuk dijadikan sebagai bahan perubatan kepada tubuh kita jika ia darurat.